Assalamualaikum, bersama saya Kardok dalam Jelajah Kardok mencari identiti melihat realiti. Kali ini saya berada di Mukah untuk masyarakat Melanau. Perkara yang paling sinonim dengan mereka adalah balau. Walau bagaimanapun, selain daripada balau, sebenarnya orang Melanau terkenal juga dengan ulat balau. Tapi kalau macam saya Iban, kita tak panggil dia ulat balau, kita panggil dia ulat mulung. Jom kita tengok apa yang saya nak buat sekarang ni. Dekat bawah saya sekarang ni ada balau yang telah pun dihanyutkan air, yang telah dirijek oleh kilang. Tetapi walaupun dirijek, sebenarnya balau ini masih lagi boleh menjana pendapatan. Kerana apa? Ulat ini bernilai kalau beli kat kampung dalam sekilo RM45. Jom kita lihat kalau ada. Boleh kita mulakan sekarang? Mari. Yeza, lepas tu Allah, kita kopak dia. Nampak tak takut? Kita bersama dengan Suzy untuk menolong saya. Suzy, mana ulatnya? Itu ulat dia. Itu ulat dia. Ya Allah, comel. Seekor, dua ekor. Mana bekas? Bagi aku bekas. Ambil banyak tu. Ulat sagu juga dipanggil siet, ulat balau atau mulung oleh masyarakat tempatan secara saintifiknya mengandungi protein yang tinggi. Siet merupakan antara menu makanan eksotik yang ada di Sarawak dan enak dimakan sama ada dipanggang seperti sate maupun dibuat masak kicap cili kering. Ada juga penggemar siet memakannya secara mentah. Rangup kepala dia tu. Kepala dia rangup Sedap. Memang sedap Siet secara semula jadinya membiak selama 45 hari dari kali pertama kumbang tanduk merah atau nama saintifiknya Rhynchoporus pharynginus hinggap di batang balau. Bagi masyarakat tempatan, batang-batang balau yang hanyut di sungai merupakan sumber rezeki sampingan kerana batang-batang rumbia ini biasanya tidak diterima oleh kilang untuk diproses menjadi tepung sagu. Batang-batang sagu ini akan dikumpul dan dibiarkan sehingga cukup masanya untuk dibelah bagi mengutip siet atau lava kumbang tanduk merah. Harga di pasaran boleh mencecah sehingga RM65 sekilogram apabila menjelang hari perayaan utama kaum-kaum di Sarawak. Jadi inilah dia ulat bulung ataupun siet ataupun ulat balau yang kita berjaya dapatkan hari ini. Dia kalau orang macam yang hardcore, dia akan makan ni mentah-mentah. Tapi selain dia makan mentah-mentah, dia akan dimasak kicap lah. Tak, masak dengan cili padi. Serai, kalau ada serai hutan bagus lagi. Serai hutan. Campur dengan halia sikit. Tapi kalau macam kawan saya tu Maludah, dia akan buat macam sate dan dibakar. Dipanggang pun boleh juga. Dipanggang pun sedap lah. Baik. Dari perusahaan pembiakan siet, tim Jelajah Kardok menuju ke Pekan Mukah. Pekan Mukah merupakan pusat pentadbiran bagi bahagian Mukah yang berkeluasan hampir 7,000 km persegi dengan kepadatan penduduk hampir 125,000 orang. Majoriti penduduk di bahagian Mukah adalah Melanau. Selain itu terdapat juga kaum Iban, Cina dan Melayu serta lain-lain kaum minoriti yang menjalani kehidupan dengan penuh harmoni dalam suasana keluarga Malaysia. Bahagian Mukah terdiri daripada 5 daerah iaitu daerah Mukah, Dalat, Matu, Daro dan Tanjung Manis serta 3 daerah kecil iaitu Balingian, Oyak dan Igan. Bahagian Mukah merupakan bahagian ke-10 dari 12 bahagian di negeri Sarawak. Dari aspek kemudahan prasarana, Pekan Mukah merupakan nadi perekonomian utama yang dilengkapi pelbagai kemudahan asas termasuklah lapangan terbang yang baru bernilai RM300 juta. Lapangan terbang Mukah ini menggantikan fungsi terminal padang terbang pelepasan dan pendaratan singkat atau short take-off and landing stall port yang sedia ada. Berkeupayaan mengendalikan lebih 250,000 penumpang setahun, mempunyai landasan sepanjang 1.5 km, amat bersesuaian dengan operasi pesawat jenis turboprop dan helikopter.
Buat masa ini, lapangan terbang Mukah mengendalikan 2 penerbangan domestik iaitu kucing dan miri setiap hari. Salah satu tempat ikonik di Pekan Mukah adalah Pasar Pekan Lama Mukah. Selain menjual pelbagai hasil tangkapan nelayan serta keperluan harian masyarakat tempatan, pasar ini juga dilihat menjadi tempat pertemuan kebanyakan warga emas sambil menikmati sarapan pagi. Sekitar pasar ini terdapat juga penjaja kecil menjual makanan terutamanya menu sarapan pagi. Pelbagai juadah sama ada yang popular mahupun juadah tradisional ada dijual di sini. Umai adalah sesuatu makanan yang memang tak asing lagi untuk masyarakat Melanau. Dan di pasar ikan Mukah ini, anda boleh lihat ada satu seksyen khas untuk peniaga-peniaga menyediakan umai secara langsung. Dan anda boleh dapatkan umai fresh ini dengan harga RM10 sahaja. Jom ikuti saya melihat pasar ikan di Mukah ini. Mereka buat umai secara live. Ini ikan apa? Ikan? Umbut? Uput. Ikan uput. Jadi, jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini bagaimana proses serta resepi membuat umai. Seperti yang dijanjikan, mari kita belajar membuat umai segar. Jadi hari ini saya akan belajar bagaimana nak menyiang ikan ni, nak menyediakan ini untuk dijadikan umai. Tapi sebelum tu kita perhatikan dulu bagaimana prosesnya. So minta abang boleh tolong ajarlah saya. Boleh. Boleh bang Boleh. Baik. So mula-mula potong kepala, Buang perut. buang perut. Potong kepala, buang perut, Buang sisik. buang sisiknya dan dibuang sirip belakangnya. Buang. Tulang dalam tak payah buang? Buang. Buang juga? Buang. Okey. Biar saya buat pula lepas ni. Boleh. Mula-mula saya pilih ikan. Okey. Pilih salah satu ikan. Okey, lepas tu Buang palak. buang kepala. Macam ni? Baik-baik tekan kuat-kuat. Lepas tu buang sini pula. Macam mana abang buat laju, saya buat slow bang? Tak jadi lah bang. Jadi. Abang sabotaj saya ni. Tidak. Saya tu potong sini pula. Buang ini sisik belakang. Oh, buang sisik belakang dulu. Buang. Ini belakang. Ini sama. Pusing dia. Pusing dia. Oh. Tak jadi. Pisang. Allah. Licin dia tu. Licin ikan ni. Mana licin? Kik dia belum, perut dia belum buang. Perut buang. Macam mana buang bang? I see. Buang. Oh, bukan senang guys. Ini namanya kemahiran. Sesuatu yang dia bina along the way, lama-lama dia buat pejam mata pun boleh. Macam mana nak buang tulang? Wow. Kalau macam ni bang kucing-kucing kat sini memang kenyang-kenyang bang. Kenyang. Sebab apa? Banyak. Selalunya kalau macam ni buat apa? Memang bagi kucing. Buang. Buang. Kemudian Potong. potong macam mana? Abang demo dulu bang. Ha. Potong halus-halus Halus. Macam tu caranya. Oh, dia jadi umai tu. Okey. Ini dah isi. Jadikan dia halus macam ni I see. Saya ambil satu. Ini yang bagus. Ini. Macam tu. Disebabkan saya kidal, arah saya dari sinilah. Sudah. Saya tak kidal. Tangan mau jaga ini macam. Ini macam Halus. halus sikit lagi Okey, kemudian kalau kita dah potong halus-halus, apakah langkah seterusnya? Campur dah kan?
Limau, cabai. Macam mana nak buat tu? Potong. Jom kita buat. Cili. Limau berapa biji? Mau 6 biji lah. So dia hanya limau dengan cabai saja sebenarnya. Bukan ada bawang besar apa semua. Mesti ada juga So basically kalau kita nak masak ni, dia kena ada limau, dia kena ada cili, ikan dan juga bawang. Dan abang ni pun dah demo dekat kita bagaimana nak potong. So nanti kita akan mencampurkannya. Jadi kita lihat bagaimana dia buat. Kita masuk TV ni. Katuk. Picit limau saya tolong. Picitkan limau. Okey. Garam dengan haji dah dicampur secukup rasa guys. Alright. Kacang lagi. Oh, kena letak ke kacang juga? Kacang. Serbuk kacang? Kacang tumbuk? Okey. Gaul-gaul. Digaul-gaulkan. Gaul. Sampai dia pasti ya. Sampai dia sebati. Lepas tu kita makan. So kita rasa dia. Ini dia. Bismillah. Dari proses pembuatan umai, tim jelajah Kadok singgah ke industri pembuatan bot yang bernilai jutaan ringgit. Di daerah Mukah hanya terdapat sebilangan kecil keluarga yang masih mengusahakan industri pembuatan bot kayu. Pembuatan bot kayu yang menggunakan kaedah tradisional atau handmade ini cukup unik. Sebuah bot mengambil masa di antara 10 hingga ke 24 bulan untuk disiapkan dengan kos mencecah lebih RM1 juta. Kenaikan harga bahan mentah cukup membebankan bagi pembuat bot. Bot sepanjang 15 meter ini 100% diperbuat dari kayu belian yang dikatakan mempunyai jangka hayat yang lama serta kukuh dari aspek pembinaannya. Hanya 5 orang tukang kayu sepenuh masa terdiri dari ahli keluarga mengusahakan industri pembuatan bot kayu. Bagi menampung perbelanjaan keluarga, kebanyakan pengusaha bot-bot kayu ini juga turut terlibat dalam pembuatan bot mini atau replika. Replika bot bukan sekadar perhiasan di rumah dan pejabat atau cenderahati kepada tetamu istimewa. Malah ianya juga turut dipertandingkan dari aspek ketelitian pembinaan serta kerja tangan pembuatnya. Ada juga bot-bot miniatur ini diubah suai menjadi bot kawalan jauh atas tujuan riadah dan pertandingan. Semenjak pandemik COVID-19 melanda negara, tiada lagi penganjuran pertandingan bot kawalan jauh maupun pertandingan bot miniatur. Meskipun begitu, permintaan terhadap pembuatan bot replika ini masih ada dengan jumlah yang agak kecil. Satu unit bot miniatur ini boleh disiapkan di antara seminggu hingga sebulan bergantung kepada reka bentuk serta perhiasan yang diperlukan oleh pelanggan. Ianya dijual di antara RM300 hingga mencecah ribuan ringgit. Dalam perjalanan ke satu lagi lokasi penggambaran, saya sempat singgah untuk bertemu dengan sekumpulan anak muda yang sedang membuat layang-layang. Mengenangkan zaman kanak-kanak, saya juga turut membuat satu layang-layang dengan kaedah saya sendiri. Berbekalkan bilah kecil buluh, pisau, plastik beg terpakai, benang dan gam, saya cuma membuat layang-layang yang telah lama saya tinggalkan. Agak terkial-kial sedikit kerana lama sudah tidak membuatnya. Meskipun begitu, kemahiran membuat layang-layang ini masih ada. Kebiasaannya saya membuat layang-layang menggunakan lidi kelapa. Atas permintaan peminat yang menonton, saya buat sahaja menggunakan bilah buluh. Dah nak siap dah? Kita tengok jadi atau tidak dan boleh terbang ke tidak.
Dah siap? Jom kita terbangkan. Inilah keseronokan semasa zaman kanak-kanak tanpa gadget dan peranti moden. Perjalanan jelajah kaduk di Mukah diteruskan ke kampung Sungai Reggae untuk belajar dan menikmati keenakan linut dan sambalnya. Linut atau nama lain di Sabah, ambuyat, adalah benda yang sama, cuma yang membezakan linut dan ambuyat adalah cara makan serta pencicahnya. Terdapat juga pantang larang bagi sesetengah keluarga terhadap membuat atau memakan linut. Setakat ini, ianya adalah pesanan yang dipatuhi oleh keluarga yang terlibat. Linut merupakan makanan ruji masyarakat Melanau yang berasaskan tepung sagu. Linut sahaja tidak membawa sebarang rasa yang enak. Linut biasanya dimakan dengan sambal khusus ataupun dicicah dengan bahan yang biasanya berasa pedas dan manis. Jom kita bersama Makcik Haisah belajar membuat linut. Baiklah, Makcik Aisyah. Ya. Makcik Aisyah jadi bos saya kuli. Ya. Makcik Aisyah ajar saya apa yang patut saya buat. Mula-mula macam mana? Yang ni. Yang ni, cilinya. Maksudnya dipotong-potong. Buang bijinya dulu. Lepas tu kita potong kecil-kecil sikit-sikit. Lepas cili, ditutup. Ditumbuk-tumbuk Ya. Okey. Ini saya pandai. Selain tu kita masukkan garam. Macam tu maksud korang tadi. Tutup halus-halus. Tutup halus-halus. Apa lagi kita nak masukkan selain daripada cili dalam ni? Tutup saja dulu halus-halus. Lepas tu masuk ikan bilis. Ikan bilis. Berapa banyak kita nak masukkan? Masuk semua. Masuk semua. Ini dah kupas kulit lah. Dah dikupas lah. Ya. Oh, masuk semua? Ya. Air-air dia sekali? Jangan masuk dengan air. Air janganlah. Okey, so kita dah pun tumbuk ikan bilis dengan cili tadi. So, apakah ramuan rahsia yang seterusnya, makcik? Belacan lagi. Belacan lagi. Lepas tu. Tapi macam belacan ni nak masukkan semua ke, makcik? Taklah. Habis tu? Potong sikit. Saya tak tahulah berapa banyak nak potong tu. Tak usah banyak sangat. Tak nyaman je. Ambillah tu. Saya takut pegang dia. Nanti tangan saya bau belacan. Nanti cuci. Nanti cuci. Tapi rupa-rupanya style dekat sini, dia bukan masuk serentak baru tumbuk. Dia satu-satu masuk. Ya. Kalau adik saya tu, makcik, dia dah masuk semua baru dia tumbuk. Okey, lepas tu? Masuk. Masukkan limau. Habiskan, makcik. Okey. Saya suka masak-masak, makcik. Okey, kita masukkan air limau. Sikit lagi, makcik. Ya. Tak cukup basah lagi, makcik. Jadi, bagi menyediakan linut itu sendiri, anda memerlukan tepung rumbia ini. Okey. So, anda haruslah ataupun memasukkan tepung rumbia ini ditambah dengan air. Okey, kita masukkan tepung rumbia, kemudian ditambah dengan air. Tambahkan air. Sudahlah. Sudah tambah air? Oh, tambah lagi tepung? Tak. Cukup dah. So, tadi sebenarnya makcik ni tadi dah buat pun sebatian tu tadi, tapi nak tunjuk dalam video ini, so ditambahkan dengan air sejuk. Jangan awal-awal masuk air panas, nanti tak jadi. So, kita kaul sampai dia rata dan sebati. Kemudian baru kita tengok bagaimana cara menyediakan linut ni. Sekarang apa yang kita kena buat adalah memasukkan air panas. Baik. Kita gaul. Lagi? Masuk lagi. Dah. Tiba-tiba dia jadi keras. Anda boleh lihat teksturnya berubah. Oh. Ya. Allah, susahnya. Betul, susah. Nampak macam senang. Macam tu lah dia. Sampai dia bergaul sebati. Memang susah ni. Macam tu lah. Sebati dah tu. Dah sebati dah. Dah. Memang cantik dah. Jadilah linut. Linut ini kalau dimakan seorang diri memang tidak menyeronokkan. Untuk memakan linut perlu ramai orang. Contohnya bersama ahli keluarga, rakan-rakan atau jiran tetangga. Baru meriah. Di kesempatan sebelum matahari terbenam, tim jelajah kaduk sempat ke Pantai Mukah.
Tapak pesta kaul bagi menyaksikan saat senja menjelma di samping memandu uji Isuzu D-Max X Terrain di laluan berpasir semasa air surut. Beberapa kali dicuba dengan aksi yang berbeza. Sememangnya pacuan 4 roda ini mempunyai kawalan pemanduan yang terbaik. Baik, sampai di sini saja jelajah kaduk mencari identiti, melihat realiti untuk episod minggu ini. InsyaAllah minggu depan akan kami bawakan kandungan-kandungan yang lebih menarik untuk tontonan anda. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama, eksklusif hanya di TVS saluran 122. Kerana racun itu benar. Salam.